بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini memberi kebaikan, kerahmatan, dan mudah-mudahan kita diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang dikasihi Tuan Pengerusi, Saf Kepimpinan, Pegawai Masjid, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi serta dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah malam hari ini kita sambung muka surat nombor 82. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala kata Tuan punya kitab, Allah Ta'ala telah mensifatkan para malaikatnya, para rasulnya alaihimussalam, begitu juga para hamba-hambanya yang beriman di dalam kitabnya, yakni Al-Quran, dan juga kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang yang suka melazimkan dirinya dengan amal soleh, yaitu amalan fardiyah, amalan jariyah, dan juga amalan nafilah. Tiga perkara ni kalau ada, maka satu perkara itu disebut amal soleh. Tinggal salah satu, dia tak dikira sebagai amal soleh. Buat yang fardu, tinggal yang jariyah, tinggal yang sunat, tak dikira amal soleh. Buat amal jariyah, buat benda sunat, sembahyang fardu tak dikira sebagai amal soleh. Sebab tu orang yang beriman, apabila dia melazimkan diri dia, lazim tu maknanya membiasakan, membuat diri dia dengan buat amalan soleh, maknanya satu orang tu amalan fardu wajib, jariyah sentiasa dilakukan, sama ada dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan tenaganya dan sebagainya. Dalam masa sama dia dekatkan diri dia. Dia bukan hanya sekadar nak ibadah dia itu sah ataupun tidak. Ini dia kalau kita fahami makna konteks amal soleh. Dia bukan hanya sekadar nak pahala dia tu Allah, dia bukan hanya sekadar nak pahala ibadah dia tu hanya sekadar sah ataupun tidak. Lebih daripada tu, orang yang beriman ini dia nak supaya ibadah dia tu Allah subhanahu wa ta'ala terima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hadis qudsi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, sentiasalah hamba-Ku dia dekatkan diri dia kepadaku, yakni kepada Allah Ta'ala, dengan melakukan benda-benda sunat, benda-benda yang mengiringi benda fardu. Apa sahaja perbuatan yang mengiringi ibadah fardu, sama ada sembahyangnya ke, sedekahnya ke, puasa ke, apa pun sebagainya, kata Nabi SAW, dia buat dengan sungguh-sungguh benda tu, hatta uhibbah, sehingga aku redha, aku suka dengan dia.
Redha dan suka ini yang dimaksudkan dengan Allah terima. Maknanya ibadah kita bukan hanya sekadar sah ataupun tidak, tetapi yang lebih penting mudah-mudahan Allah terima. Maka inilah satu benda yang ada pada setiap orang mukmin apabila dia buat satu amalan yang kata Tuhan punya kitab, iaitu melazimkan diri dia dengan amal soleh, sentiasa bertaubat, dia tak tinggal. Inilah yang dikatakan rahmatan lil alamin bagi diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Allah utuskan di atas muka bumi, yang pertama membersihkan akidah. Allahu akbar tuan-tuan. Yang pertama yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan akidah kita. 1400 tahun yang lalu apabila Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, benda hak pertama Nabi buat adalah membersihkan akidah daripada penyembahan berhala dan juga semangat-semangat. Semangat ni benda yang amrun iktibari. Adapun penyembahan berhala ni benda hak nampak dengan mata, benda kharij. Adapun benda semangat ni dipanggil amrun iktibari, benda hak tak nampak dengan mata. Tapi orang sembah juga. Semangat tok nenek moyang, semangat matahari, semangat tu dan sebagainya. Itu manusia sembah. Itu yang dinamakan dituhankan. Jadi datangnya Nabi SAW ni dia betulkan yang itu. Inilah yang dikatakan rahmatan lil alamin. Dan datang juga Nabi SAW menunjukkan kepada kita tentang cara hidup kita. Nabi tunjukkan teori tentang hukum hakam. Bukan setakat teori Nabi ajar, Nabi tunjukkan lagi amali kepada kita. Benda ni begini, benda tu begini. Maka akhirnya hidup kita lebih tersusun dan juga teratur. Inilah juga kita sebut sebagai rahmatan lil alamin. Dan yang terakhir tuan-tuan, kalau kita tengok secara skop yang besar, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi pamerkan akhlaknya dengan orang Islam. Bukan dengan orang Islam Nabi pamerkan. Nabi tunjuk kepada kita akhlak yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apabila orang tengok, orang tertarik dengan Nabi. Orang minat dengan Nabi. Kisah bulan terbelah. Saya tak pasti saya cerita ada lagi sini. Kisah bulan terbelah. Allah belahkan bulan dengan kehendak dia. Sebagai mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahirnya pada 570 Masihi. Tuan-tuan tak? Bulan terbelah kalau ikut catatan golongan bangsa Maya. Bangsa Maya ni satu bangsa yang duduk di Amerika Tengah. Dalam manuskrip depa, catatan depa kata bulan ini pernah terbelah satu ketika dulu. Catatan itu merujuk kepada 623 Masihi. Catatan itu merujuk kepada 623 Masihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membelah bulan dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada tahun sebelum baginda berhijrah ke kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahirnya 571. Nabi diangkat menjadi nabi lagi rasul ketika mana baginda berumur 40 tahun. 570 tambah 40 tu ada 610. 610 tuan-tuan. Berapa tahun Nabi duduk di kota Mekah? 13 tahun selepas dilantik menjadi Nabi. Bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalnya di sana ketika mana baginda sampai tahun 623 tahun. Dan peristiwa ini berlaku di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda berhijrah ke kota Madinah, ketika mana Abu Jahal dan sekutunya minta mukjizat. Kata nanti kami akan beriman. Di antara mukjizat yang diminta adalah belah bulan. Maka Nabi SAW hendak Allah, izin Allah Ta'ala, maka satu belah di Bukit Safar, satu belah di Bukit Safar, dan satu belah di gunung di Bukit Hira. Bila berlakunya? 623, sesuai dengan catatan bangsa Maya. Satu bangsa yang meramalkan tentang ilmu alam. Tuan-tuan, pernah dengar ada satu ketika dulu jangkaan akan berlaku kiamat? Siapa yang meramal? Itulah bangsa Maya tu yang meramal tu. Tahun sekian kiamat akan berlaku. Puak-puak orang putih tu tuan-tuan buat kubu bawah tanah supaya kiamat yang dia faham adalah hentakan meteor. Di China dia bina bola.
Bola yang keras tahan segala hentakan. Nak cerita nak lari daripada kiamat. Dia tak tahu kiamat bukan macam tu. Kiamat ni hancur lebur, tak ada apa pun dah. Kembali seperti azali. Tak ada apa pun. Hancur lebur dah. Malaikat pun mati. Malaikat pun mati. Yang hanya ada Allah Ta'ala. Kemudian Allah hamparkan bumi ini menjadi mahsyar. Siapa yang meramal itu? Golongan bangsa Maya. Tuan-tuan. Ini mukjizat Nabi SAW bersesuaian dengan tarikh kajian sejarah. Satu raja, walaupun mereka itu tidak beriman. Siapa mereka itu? Musyrikin Mekah. Ketika mana mereka minta dipertontonkan mukjizat, mereka tidak beriman. Mereka kata ni sihir. Nah, sihir semata-mata. Kata orang yang cerdik pandai di kalangan mereka, sihir ini akan berlaku kepada kita, mata kita kena tipu. Tapi orang-orang hak luar tu takkan kena tipu, dia kata. Kita je kena tipu, kalau tak kena tipu. Maka datang satu kabilah Arab daripada Madinah. Tanya, hang tengok tak bulan terbelah? Nampak. Maka mereka tuduh Nabi sihir yang mustamar, sihir yang berterusan. Satu peristiwa, walaupun mereka ini tidak beriman, tapi kehendak Allah tu lain cerita dia. Satu raja di India, dia tengok bulan terbelah. Dia tanya orang, siapa yang menyebabkan bulan itu terbelah? Kan benda mencari adat, benda hak di luar kebiasaan. Kan benda ni hak kita tak boleh nak buat. Benda ni kita tak mampu nak buat. Adat kata tak boleh manusia buat. Akal kata boleh. Sebab tu kerja Allah Ta'ala. Maka datang saudagar Arab. Apabila ditanya, mereka kata Muhammad yang buat. Muhammad yang buat. Dia tinggalkan kerajaan dia pergi jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Raja Ciraman ini memeluk agama Islam dengan menggantikan namanya sebagai Raja Tajuddin. Tajul ni mahkota agama. Kemudian dia balik semula ke India bersama satu orang sahabat Nabi, nama dia Malik bin Dinar. Tapi tuan-tuan, ajal tak panjang, sampai di Oman mati. Gugur satu orang raja yang beriman kepada Allah. Sebelum mati buat surat ke Malik bin Dinar, hang teruskan perjalanan. Tunjuk kepada gubernur. Nanti gubernur nanti akan bantu. Walaupun mungkin dia tidak Islam, tuan-tuan. Apa yang berlaku? Memang betul, dibantu. Akhirnya agama Islam mula bertapak di sana. Dan sebagai mengenang jasa yang ditunjukkan oleh Malik bin Dinar, mereka membina sebuah masjid yang pertama dengan nama Masjid Malik Ciraman. Malik tu siapa? Malik bin Dinar. Ciraman tu siapa? Tu Raja Ciraman yang bernama Tajuddin yang meninggal dunia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Daripada mana datangnya keinginan raja ni dia nak masuk Islam? Sebab dia tengok akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi yang mendorong dia masuk Islam. Maka kalau kita tengok sejarah, begitu ramai orang masuk Islam kerana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selepas amal soleh yang dituntut, kata Tuhan punya kitab, yang dituntut oleh Tuhan punya kitab adalah bertaubat kepada Allah. Amal soleh diiringi dengan taubat. Dan taubat sebab kita ni berdosa. Tuan-tuan, taubat kenapa? Sebab kita ni berdosa. Saya dan tuan-tuan sentiasa melakukan dosa. Dan kita dipanggil orang yang berpotensi untuk melakukan dosa. Yang tak ada dosa, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu para nabi dia tak ada dosa, dia maksum. Ada 3 golongan yang tidak berdosa. Kalau kita duduk dalam 3 golongan ni, kita tak berdosa. Hadis daripada Sayyidina Ali, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam. Catatan telah diangkat. Maknanya tak ditulis dosa dia. An salasatin anis saghir hatta yablugh. Anak kecil yang belum akil baligh.
Dia buat apa pun dia tak berdosa. Kalau orang perempuan 9 tahun takrib dia datang haid. Orang lelaki 15 tahun takrib dia mimpi. Kalau mimpi awal sampai umur 7 tahun orang perempuan, tapi dah datang bulan, kira sampai umur. Jadi saya tengok hak depan saya ni bukan dah akhir balik, dah tak tumbuh gigi pun dah ada. Tengok tuan. Jadi kita berdosa. Yang kedua kata Nabi, wa anin naim, orang yang tidur hatta yastayqizu, sehingga dia sedar. Jadi orang tidur tak ada dosa. Takkan kita nak tidur hari-hari, start pukul 8 tidur sampai 8 pagi besok? Tak boleh. Tak ada orang boleh tidur 24 jam tak. Saya tengok semua sedar, tak ada seorang pun tidur. Mana kata kita berdosa. Satu lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an musab hatta yukshafa anhu, orang gila sehingga ia waras. Jadi kalau siapa-siapa kata dia tidak berdosa, kita tengok dia tua dah. Kita tengok dia dah pun bangun dari tidur. Kalau dia mengaku dia tak berdosa, maknanya kata dia orang gila. Kalau siapa kata aku tak berdosa, memang gila. Nampak tuan-tuan? Bukan saya kata. Siapa kata? Nabi SAW. Jadi maknanya saya dengan tuan-tuan ni berpotensi untuk berdosa. Sama ada dosa zahir, sama ada dosa batin, sama ada dosa dalam bentuk ingat lupa pada Allah Ta'ala. Sebab tu Al-Imam Ghazali dalam sebut kata muhasabah diri, Al-Imam Ghazali kata dalam muhasabah diri ni, ingatlah kamu pada 3 tempat. Yang tetap, yang pertama zahir, yang kedua batin, yang keempat zikir. Kita bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Yang pertama sebab kadang-kadang kita buat dosa yang zahir, contohnya kita mengumpat, contohnya kita berzina, contohnya tinggal solat, banyaklah. Kadang-kadang dia main juga kot batin, riak, ujuk, takbur, iri hati, sombong dan sebagainya. Dan yang ketiga, kadang-kadang kita lupa pada Allah. Antaranya melewat-lewatkan semayang, antaranya membiarkan urusan kebaikan ditinggalkan. Jadi kita tak teringat kepada Allah Ta'ala. Kita duk rasa kita buat. Ni saya pesan kat tuan-tuan, pelitup muka ni memanglah SOP. Tapi jangan duk pegang pelitup muka ni selesai masalah. No, pelitup muka ni memang SOP, tapi dia jangan duk pegang dia pelitup muka ni sebagai penyelesai masalah. Sebab akidah mesti jazam, dia tak boleh 80-20. 80 di Allah, 20 di mana? Di pelitup muka, di sejadah. Penjarakan sosial, penjarakan fizikal. Siapa-siapa pegang hak tu, dia dah syirik kepada Allah. Pasal apa? Sebab akidah dia tidak jazam. Akidah ni mesti kena jazam. Kan ulama kalah sebut dah dalam bab akidah 3 benda penting. Dia masuk bab usuluddin dah. Yang pertama, akidah mesti jazam, tak terima syak, tak terima waham, tak terima zan. Yang kedua, muwafaqah dengan hak, mutabiqah dengan hak. Mesti kena betul dengan kebenaran. Yang ketiga, an-dalil, mesti dengan dalil naqli dan juga dalil aqli. Apa tu jazam? Tolak semua lain, hanya Allah kita beriman pada dia. Maka hari ni ramai orang duk faham pelitup muka adalah penyelamat kepada COVID-19. Kalau penyeletup muka ini adalah penyelamat kepada COVID-19, pasal apa? Hari ni peningkatan makin bertambah. Ni hari Jumaat mungkin 12. Di mana mungkin 12 tuan-tuan? Ken tentera. Ken tentera tempat saya kerja ni. Pak saya kerja ni 6 hari bulan ni PKP tuan-tuan, PKPB. Selama 2 minggu Sungai Ara, di situlah ada Batalion 2 Regimen Askar Melayu Diraja, Regimen Semboyan Diraja, Regimen Polis Diraja, Markas 2 Division yang menguasai 3 negeri sampai ke Kelantan sana. Tu kena kurung tuan-tuan. Depa kurung diri depa sendiri. Airport Sungai Tiram, Bayang Baru, semua kena kurung nanti. Bila tuan-tuan? 6 hari bulan. Kalaulah pelitup muka ni boleh menyelamatkan kita, pasal apa kita masih lagi kena kurung? Pasal apa masalah tak selesai? Maknanya pelitup muka ni makhluk. Kalau makhluk dia tak berupaya.
Yang berupaya siapa? Allah Ta'ala. Tu orang panggil af'alullah, yang memberi bekas. Kita ikhtiar tetapi tidak memberi bekas. Tapi kita faham tak apa tu beri bekas. Ngamo dah dengar tapi tak faham. Bekas-bekas ni kalau kita faham di sini adalah keluar daripada tak ada kepada ada. Tu orang panggil bekas. Kalau lapar jadi kenyang, kenyang tu orang panggil bekas. Kalau sehat jadi sakit, sakit tu orang panggil bekas. Kalau sakit jadi sehat, sehat tu orang panggil bekas. Dan ikhtiar itu mesti disertakan dengan tangan, dengan anggota. Allah tidak. Allah ni keluarkan satu benda daripada tak ada kepada ada, dan dialah yang memberi bekas. Adapun kita buat satu benda daripada ada yang sudah ada. Contoh buat rumah daripada papan, buat sesuatu benda daripada ada, buat satu benda yang sudah ada, tu kita. Dan kita mesti setuh dengan tangan. Setuh dengan tangan tu orang panggil ikhtiar. Tapi jadi bekas apa? Allah Subhanahu wa taala. Umpama nasi depan mata. Pasal apa tak kenyang-kenyang? Tengoknya nasi. Pasal apa tak kenyang-kenyang ni? Dah mu tak ambil nasi tu buh di mulut. Buh di mulut ni orang panggil ikhtiar. Jadi pelakai pelutuk muka ni orang panggil apa? Ikhtiar, menyelamatkan diri. Boleh ke tidak? Allah kata boleh. Tang mana Allah kata boleh? Lakum ma kasabtum. Apa yang kamu buat, kamu dapat. Tapi kena ingat, yang bagi jadi itu bukan kamu. Yang bagi jadi itu siapa? Bukan pelitup muka, bukan sejadah, bukan penjarakan sosial. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ni kita lupa. Hak ni lah jadi akidah tidak jazam. 80 duk di Allah, semayang, minta doa, bayar zakat, bayar macam-macam buat. Tapi main bak tutup muka, kalau aku tak pakai ni sat lagi kena. Sat lagi kena. Memang Allah kata hak kamu buat tu hak kamu dapatlah. Macam orang sakit kecil manis, kalau hang jaga daripada makan benda manis, hang dapatlah selamat daripada kecil manis. Tapi kalau hang tak jaga, hang kenalah kecil manis. Tapi ingat, kecil manis tu jadi tak jadi, itu bukan kerja gula. Kerja siapa? Kerja Allah. Jadi akidah kena jazam, tuan-tuan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, Imam Ghazali kata taubat tu kena pada 3 tempat. Yang pertama dengan zahirnya, dengan batinnya, dan juga akhir sekali dengan supaya kita tidak lalai kepada Allah. Kalau Nabi SAW pun kita ketahui, baginda SAW, kalau kita tengok daripada hadis Ibnu Umar yang mulai Nabi SAW sebut kepada sahabat dia, ya ayyuhan nas atubu ilallah. Manusia bertaubat, dengan makna suruh supaya jangan tunda. Jangan tak ada masa kita. Tak ada masa. Kalau ikut hadis Nabi kita tengok tak ada masa kosong kita ni. Tapi kita heran banyak masa kosong. Kalau ikut hadis Nabi SAW ni sebut ni, mu ni tak ada masa, seminit pun tak ada, sejam pun tak ada, sesaat pun tak ada. Atubu ilallah. Hai kamu ni kena taubat kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi marrah, ilaihi mi'atan marrah. Kata Nabi SAW, aku Nabi ni kata Nabi SAW, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali sehari. Allah, banyak ke sikit? Tuan-tuan, banyak ke sikit? Kalau banding kita, banyak Nabi lah, kita sikit sangat lah. Kan? Kita nak cukup 33 pun rasa cemuh dah. Kalau tu imam ngatik lama sikit, Allah, apa saya astagfirullah sampai 5 kali ni, orang buat 3 kali komplain dengan tu imam pula dah. Biarlah dia nak 100 kali pun. Mudah-mudahan dengan istighfar yang kita lakukan, Allah kasihan tengok kita. Memadai, Allah reda dengan kita. Cantik Kita bimbang hari ni, kemungkinan besar keberlangsungan COVID-19 tidak berhenti ni sebab kita belum diampuni oleh Allah SWT. Sebab bukti-bukti orang diampuni oleh Allah SWT, Nabi sebut dalam hadis baginda. Cuba cek tengok di kita. Kita dapat tak benda hak Nabi kata ni? Man lazimal istighfar, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam kata,
Hadis daripada Ibnu Abbas, man lazimal istighfar, siapa-siapa duk biasakan diri dia ucap astaghfirullahal azim. Kata Nabi SAW, no? Ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Allah jadikan dia apabila dia ditimpa kesusahan, ada saja jalan keluar. Kalau kita dapat benda tu, maknanya kita adalah orang yang Allah ampun. Orang yang selalu beristighfar, kata Nabi SAW, apabila ia beristighfar, apabila dia timpa susah, contohnya COVID-19, ada saja jalan keluar bagi diri dia. Antaranya jalan keluar yang kita tidak sedar adalah ketenangan. Kata Nabi SAW, wa min kulli hammin farjan, daripada rasa gundah gulana dan mai rasa gembira. Tak takut dengan masa depan. Dan kata Nabi SAW, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan ganjarkan dia, Allah akan beri rezeki. Rezeki ni bukan hanya sekadar duit, no. Rezeki ni juga berkaitan dengan anak soleh, anak solehah, kaitan dengan sehat, kaitan dengan berkat, selamat, macam-macam lah rezeki ni, daripada keadaan yang dia tidak sangka-sangka. Baik, kalau ada 3 perkara ni kat kita muhasabah. Sebab tu muhasabah ni dia kena selalu dibuat. Dia selalu kita kena recheck diri kita, introspeksi diri kita. Bagaimana aku dengan Allah Ta'ala? Ini pun satu benda yang kita kena cek balik, saya dan diri tuan-tuan dah. Iza syaghalta, apabila kamu disibukkan bil Quran, dengan Al-Quran. Kita macam disibukkan, seronok dengan baca Quran. Tuan-tuan, ketahuilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang berkomunikasi dengan kamu. Tanpa kita sedar, kita membaca kalam Allah, sebenarnya kita sedang berbicara secara majas dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iza syaghalta bizikri, kalaulah kita, mulut kita ni tak berhenti duk berzikir, kata Imam Athilah Askandariyah, ketahuilah bahawa Allah sedang memuliakan kamu. Iza syaghalta bisalah, kalau kamu disibukkan dengan sembahyang sunat, sembahyang tahajud, tak tinggal tiap-tiap malam. Di musim-musim Covid ni kita tak tinggal tiap-tiap malam, mengharapkan keampunan rahmat daripada Allah Ta'ala. Kata Nabi, kata Imam Athilah Askandariyah, dia kata, sesungguhnya Allah sedang meninggikan darjat kamu. Iza syaghalta bid dunya, tapi kalau kamu sibuk dengan kerja dunia, musim Covid pun main bola, azan pun tak peduli, mayang pun tak peduli, doa seronok tak apa, penjarakan sosial ada, penjarakan fizikal, pakai pelitup muka, kita duk rasa kemas kot tu tak. Tikar sejadah pun tak jumpa, masjid pula tupang mai juga, tapi nak berak je lah. Ada orang perangai macam tu, mai masjid nak berak je lah, pas-pas berak dia tinggal masjid. Allah, ada orang yang macam tu lah. Katanya Imam Athilah Askandari, ketahuilah kamu sedang dihina oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini cara untuk kita muhasabah diri kita. Kita cek tengok, aku duduk tang mana. Sebab tu kata Nabi SAW, lazimkanlah diri kamu dengan istighfar, kerana istighfar itu membawa kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam masa yang sama, jangan tinggal solat. Tak kiralah solat fardu ke, solat sunat ke, buat. Utamanya adalah solat fardu. Sebab Nabi SAW, tuan-tuan, 9 kali Allah fardukan kepada umat Nabi SAW ni 50 waktu, tuan-tuan. Tapi Nabi SAW ni disebabkan bertemu dengan Nabi Musa AS ni, turun naik adat katalah 9 kali, akhirnya jadi 5. Tak pernah berlaku dalam sejarah manusia tawaran yang begitu drastik jatuh, orang panggil luar biasa. Kalau tuan-tuan nak pergi beli telefon contohnya tak, telefon ni harga berapa duit? 300. Tuan-tuan tawar dapat berapa? Tuan-tuan tawar dapat berapa? Beritahu Abang Long, ni 300 kurang lah. Dia beri 50 paling terik tu, tuan-tuan, dapatlah 250, betul tak?
Tak pernah dia akan bagi RM2, RM3, tak pernah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tengok sembahyang daripada 50 jatuh menjunjak sampai 5. Itu pun kalau Nabi minta lagi kepada Allah SWT, nescaya kita tak sembahyang dah hari ni tuan-tuan. Pakai tak ada sembahyang 5 waktu ni. Kalaulah diminta oleh yang mulia Nabi. Kata Nabi Musa SAW, umat kamu lemah. Tapi tak, Nabi kata tak, aku malu dah. Aku nak 5 ni juga. Aku nak juga buah tangan ni juga. Akhirnya kita sembahyang. Ini yang saya kata tawaran yang luar biasa, diskaun yang luar biasa. Kalau telefon ni kalau boleh kurang pun RM50, takkan orang jual telefon ni RM5 tuan-tuan. Pasal apa? Maka orang jual sangat murah. Tapi sembahyang daripada 50 turun sampai 5 waktu sahaja. Siapa yang bagi tu? Sebab Allah sayang kat kita. Sebab Allah sayang kepada kita. Oleh kerana itu, dalam keadaan begini sembahyanglah. Kalau tak boleh berdiri, duduk. Kalau tak boleh duduk, baring. Kalau tak ada ayat sembahyang, pakai tayamun. Kalau tayamun tanah pun tak ada, tengok kereta orang kotor. Contohlah, saya bagi contoh. Kan kereta kalau kita boleh tulis dekat atas dia tu, makna kereta tu berdebu dah. Pergi duk pukul, pak sekali sapu muka, pak sekali tebi sebelah ni pula, pak sekali tangan pula, pak sekali. Habis kereta tu, dah bertayamun kita. Boleh tak solat? Boleh. Pasal apa tak solat? Malah. Apatah lagi bagi orang yang solat ni, banyak ganjaran kalau kita perhati. Antaranya orang yang sembahyang 40 hari bersama imam. Pada takbir yang pertama, takbiratul ihram dia dapat. Hari-hari dia pergi. Maka kata Nabi, bersaksilah kepadanya bahawa lah bara'atani, bebas dia daripada 2 perkara. Bara'atu minan nifaq wa bara'atu minan nar. Selamat daripada sifat munafik, selamat juga daripada api neraka. Yang kedua, sebagai jaminan kepada dia syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Antara jaminannya, orang yang sembahyang berjemaah pasti akan mendapat jaminan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, di saat berada di mahsyar nanti, di saat kita duduk di mahsyar ramai-ramai nanti tuan-tuan, tak ada satu golongan dia dapat teduhan daripada Allah. Kan ada 7 golongan tu, salah seorang rajulun yang hati dia, lelaki atau wanita yang hati dia sangat dekat, sangat terlekat dengan masjid. Banyaklah kalau kita nak kaji di antara kelebihan orang sembahyang berjemaah, antaranya siapa sembahyang fardu subuh berjemaah, pahalanya seperti 1 hari beribadah, sepanjang malam beribadah. Siapa sembahyang isya berjemaah, pahalanya seperti separuh malam berjemaah. Itu dia antara kelebihan. Pasal apa kita diwar-warkan dengan kelebihan ini? Sebab nak suruh kita sembahyang. Benda tu tak nampak, tapi orang beriman ni kalau dia percaya ni tuan-tuan, tak ada masalah dah. Tu pentingnya kita kenal Allah Ta'ala. Pasal apa tuan-tuan boleh percaya kat saya? Sebab tuan-tuan kenal saya. Tuan-tuan bawa kereta baru sebutir, parking depan tu. Saya pergi tegur tuan-tuan. Kata, Pak Imam cantik kata. Bila baru beli, boleh pinjam tak? Ustaz nak pergi mana? Nak pergi Bagan Saat. Tu imam tu tanpa rasa was-was ambil kunci kereta. Nanti ustaz isi minyak sendiri ya, jangan tak isi pula. Okey. Tapi bayangkan kalau tu imam tak dibawa kereta, orang tak kenal suku Sakat. Tu imam punya kereta. Saya nak tanya tuan-tuan, beri ke tak? Tak kenal kepala hidung ni, tak pernah main masjid ni. Kalau mai pun nanti dia jadi mayat orang lain tolong bawa kat dia. Agak-agak bagi tak punya kereta. Tu imam punya kereta Ustaz. Tu imam kata, siapa? Tak imam jangan kira siapa. Bagi je, jangan kira siapa. Kalau tu imam bagi tu kira sedekah. Tapi kebanyakan orang takkan bagi. Pasal apa tak bagi? Dah tak kenal. Maka inilah satu ibarat yang kita guna dengan akal kita yang bodoh ni, yang jahil ni. Kalau kita tak percaya kepada Allah, maknanya arti kita tak kenal dia lah. Sebab barang yang percaya mesti kenal. Apabila kita kenal Allah, maka tak timbul isu kita tak mau sembahyang berjemaah,
Tak timbul isu kita tak mau bayar zakat, tak timbul isu kita tak mau bersedekah. Pasal apa? Sebab kita kenal Allah. Kita dengar janji-janji daripada Nabi SAW bagi orang-orang yang beribadah. Tuan-tuan tak buat. Dan yang ketiga dalam musim Covid ni, cadangan saya lah, buat baiklah kepada orang tua. Sebab ini peluang untuk kita masuk syurga, kan? Mak ayah kita ni, dia kandung kita ni, mak kita kandung kita. Daripada kita ni berbentuk berudu, dipanggil sperma, bersatu dengan awari. Tuan-tuan bayangkan, sebelum darah tu, sebelum mani tu nak tukar jadi darah, tuan-tuan, nak tukar jadi daging, tak. Mak kita tu apa dia alami? Dia punya alahan, dia punya mengedam tu peringkat tertinggi tu. Nak makan daging kijang, dia punya alahan muntah. Bau suami tak boleh. Bau suami muntah dah. Suami balik kereta, sampai dengan kereta, suami tak masuk lagi. Bunyi kereta suami, uik dah muntah. Nak makan macam-macam, sakit kepala suami dibuatnya. Ada orang nak makan kewi kasut, tuan-tuan. Nampak kewi kasut tekam nak makan. Suami kita mana boleh. Wah, nak. Pasal apa? Sebab proses perubahan berlaku dalam perut dia. Nak tukar jadi darah, kepada nak daripada mani nak tukar pada darah, daripada darah nak tukar jadi daging. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dah masuk waktu, terpaksalah saya kena berhenti. Insya-Allah kita sambung nanti. Kan? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam perbahasan kita ini, surah Al-Anbiya ayat 26 sampai 28. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan hadapan. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah, yang kurang datang dari diri saya. Hakikat keseluruhan adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina dawaan min dawaik wa shifaan min shifaik wa barakatan min barakatik ala hazil awja' wal amra wal asqam fatabra birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.